Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi a'malina, barik lana fi awqatina, barik lana fi kulli syai'in a'taytana. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku pengurusi majlis. Seterusnya kepada pihak penganjur Muslimi Muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya ar-rabi' di situ kan. Yang keempat, maksud dari ar-rabi' rukun yang keempat, rukun sembahyang yang keempat, ar-ruknur rabi' min arkanis salah, rukun sembahyang yang keempat daripada ataupun rukun yang keempat daripada rukun-rukun sembahyang adalah al-qira'ah, membaca. Dia perkataan al-qira'ah maksud dia adalah membaca Fatihah. Qira'ah ay al-qira'ah ataupun qira'atul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Itu yang dimaksud dengan qira'ah. Katanya rukun yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Yang mana membaca suratul Fatihah menjadi rukun sembahyang ni adalah bagi orang yang sembahyang seorang diri, imam dan juga makmum. Mereka makmum masbuk. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni yang akan disebut oleh pengarah kita. Lepas daripada dia cerita rukun yang keempat adalah membaca Fatihah, maka dia nak cerita pula perkara yang disunatkan bagi orang yang sembahyang sebelum daripada membaca Fatihah pada rakaat yang pertama. Katanya wa yusannu ba'da at-taharrumi du'aul iftitah. Disunatkan selepas daripada taharrum, selepas daripada takbiratul ihram. Selepas daripada takbiratul ihram, itu makna taharrum. Disunatkan du'aul iftitah. Membaca doa iftitah. Di sana ada benda yang dinamakan sebagai doa iftitah. Dinamakan sebagai doa iftitah. Yang mana sunat bagi orang yang sembahyang, dia baca doa ni setelah daripada takbiratul ihram. Lepas daripada takbiratul ihram, sebelum daripada baca Fatihah, maka sunat dia baca doa iftitah. Tu tempat dia. Tapi bila dibaca Fatihah dah, masuk dalam baca Fatihah dah, maka habis dah tempat sunat membaca doa iftitah. Doa iftitah ni sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dia ada banyak ataupun ada beberapa bacaan yang dibaca oleh Rasulullah setelah daripada mengangkat takbiratul ihram sebelum daripada baca Fatihah. Cuma hak yang masyhur, hak yang kita duk baca semua adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati. Boleh baca wa mahyaya wa mamatiya. Boleh baca gini. Wa mahyaya, dia hak yang masyhur baca wa mahyaya wa mamati. Tapi boleh baca wa mahyaya mati ya wa mamati, dan boleh baca wa mahyaya wa mamatiya. Boleh baca belaka. Boleh faham? Boleh baca belaka. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang dimaksud dengan doa iftitah yang sunat kita baca selepas daripada takbiratul ihram. Thumma at-ta'awudh. Kemudian at-ta'awudh. At-ta'awudh ni maksud dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billah baca setelah daripada doa iftitah sebelum daripada membaca Fatihah. Kenapa sunat baca ta'awudz? Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim."
Apabila mu baca Al-Quran, maka apabila mu berkehendak membaca Al-Quran, itu maksud idza qara'ta Al-Quran fa idza qara'ta Al-Quran ay fa idza aradta an taqra' Al-Quran. Allah Taala kata dalam Al-Quran, fa idza qara'ta Al-Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila mu baca Al-Quran, maksudnya apabila mu nak baca Al-Quran, termasuklah Fatihah, maka hendaklah mu berlindung kepada Allah daripada syaitan yang kena rejam. Baik. Lepas tu nak baca kan, dia baca macam yang kita bacalah. Biasa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Katanya wa yusirruhuma, dan memperlahanlah ia, kembali kepada seorang, huma kembali kepada at-taharru doa ul-iftitah wa ta'awudz. Wa yusirruhuma, memperlahanlah ia seorang, huma ataupun wa yusirru al-musalli, orang yang sembahyang memperlahan, huma keduanya, kembali kepada doa al-iftitah wa at-ta'awudz. Dia memperlahankan, sama ada sembahyang tu sembahyang jahriyah ataupun sembahyang tu sembahyang sirriyah. Kita ada sembahyang sirriyah dan kita ada sembahyang jahriyah. Sembahyang zuhur, sembahyang asar tu dipanggil sembahyang sirriyah, sembahyang yang dinisbahkan kepada perlahan bacaan dia. Manakala sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, oleh kerana 2 rakaat yang pertama baca dengan nyaring, maka dinamakan sembahyang tu sembahyang jahriyah. Orang tu sembahyang sirriyah ke jahriyah ke, dalam masalah doa iftitah dengan ta'awudz, sunat dia memperlahankan keduanya. Itu maksud wa yusirruhuma nadban. Sama ada yusirruhuma maksudnya yusirruhuma nadban. Nadban ni secara sunat lah, bukan wajib pun. Hukum dia sunat, dia memperlahankan bacaan doa iftitah dengan at-ta'awudz. Katanya wa yata'awwadhu fi kulli rak'atin 'ala al-madhhab. Dan hendaklah dia ataupun ya ta'awudz, berta'awudz dia. Berta'awudzlah ia al-musalli, orang yang sembahyang. Dia berta'awudz fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Jadi bermakna kalau 4 rakaat 4 kali ta'awudz. Kalau 3 rakaat 3 kali ta'awudz. Kalau 2 rakaat 2 kali ta'awudz. Okey, faham? Jadi sunat dia ta'awudz pada setiap rakaat. Kerana ta'awudz ni, ta'awudz adalah kerana baca Al-Quran. Fa idza qara'ta Al-Quran fasta'idz billah. Ta'awudz adalah kerana baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca Fatihah pada rakaat yang pertama, dia lain daripada baca Fatihah pada rakaat yang kedua, lain daripada baca Fatihah pada rakaat yang ketiga, lain daripada baca Fatihah pada rakaat yang keempat. Apa kata lain? Lain ni maksudnya asing-asing, suku-suku. Sebab apa dia kata suku-suku? Sebab bacaan Fatihah pada rakaat pertama dengan kedua diselangi, diceraikan oleh perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan yang lain. Tidak gitu. Maka oleh kerana bacaan Fatihah pada rakaat yang kedua adalah asing, lain daripada baca Fatihah daripada rakaat yang pertama, buktinya adalah diceraikan di antara 2 bacaan tersebut dengan perbuatan dan bacaan-bacaan lain. Maka sebab itulah disunatkan baca a'udzubillah pada setiap rakaat. Okay, boleh faham? Namun di sana ada pandangan yang kedua. Sebab tu dia kata alal madhab. Alal madhab ni di atas pandangan yang kuat di dalam khilaf meriwayatkan madhab. Tu kena ingat dulu. Tu ingat dulu kita bincang dah pada muqaddimah. Apakah yang dimaksud dengan al-madhab? Jadi bermakna di sana ada pandangan yang kedua mengatakan sunat baca ta'awudz hanya pada rakaat yang pertama sahaja. Kerana Fatihah pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat dikirakan satu saja. Dikirakan satu bacaan. Fatihah rakaat pertama, Fatihah rakaat kedua, Fatihah rakaat ketiga, rakaat keempat dikirakan satu bacaan. Apabila dikirakan satu bacaan, maka cukup 1 kali sahaja membaca a'udzubillah. Baik, tapi pandangan mu'tamad adalah sunat baca a'udzubillah pada setiap rakaat sebelum daripada membaca al-Fatihah. Wal ula, maksudnya wal ula, maksudnya war rak'atul ula akadu. Rakaat yang pertama terlebih kuat
nisbah tuntutan. Sekarang ni sunat membaca a'udzubillah minasyaitanir rajim pada setiap rakaat. Okey, jelas. Cuma hak yang lebih kuat nisbah tuntutan adalah rakaat yang pertama. Nah, tu maksud mana? Wal ula akadu. Sebab dia. Amin. Sebab dia ni. Nah, cuba cerita kat kali, mikir kat kali. Dia fiqh ni dia kena gerakkan. Kita kena mikir. Sebab benda gitu lah. Sebenarnya saat ni tu ada dah kita khabar dah alasan tau. Cuma bagi orang yang sedar, dia akan sedar lah alasan tersebut. Tak sedar, tak sedar. Sebab benda ni. Dah maksudnya, kenapakah rakaat yang pertama lebih kuat nisbah tuntutan berbanding dengan rakaat kedua baca a'udzubillah. Sekarang ni sunat baca a'udzubillah rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Soalannya kenapa patut dikhabar rakaat yang pertama adalah sunat muakkadah. Jadi rakaat yang kedua sunnah juga tapi tidaklah sekuat rakaat yang pertama. Soalannya kenapakah rakaat yang pertama lebih kuat? Kadu lebih kuat nisbah tuntutan berbanding dengan baca a'udzubillah pada rakaat yang lain. Sebab dia. Fendi, sebab dia. Sebab membaca a'udzubillah pada rakaat yang pertama, tuntutan itu berlaku kesepakatan. Dia faham? Sepakat ulama mengatakan sunat membaca a'udzubillah pada rakaat pertama. Manakala rakaat kedua, ketiga dan berikutnya berlaku khilaf. Pastinya benda yang berlaku kesepakatan adalah lebih kuat berbanding dengan hak yang berlaku khilaf. Sebab tu dia kata wal ula akadu war rak'atul ula akadu ay wat ta'awudhu fi rak'atil ula akadu min at-ta'awudh fi ghairiha. Maksudnya membaca a'udzubillah pada rakaat yang pertama lebih kuat nisbah tuntutan berbanding dengan membaca a'udzubillah pada rakaat yang lain. Faham? Tadi dikata ar-rabi' al-qira'ah, yang keempat adalah membaca. Dia dah kata baca Fatihah ke baca. Dia kata baca. Baca ni baca Quran. Katanya wa tata'ayyanul Fatihatu fi kulli raka'ah. Tertentu bacaan Fatihah pada setiap rakaat. Jadi bermakna qira'ah tadi itu adalah qira'ah al-Fatihah. Okey, boleh faham? Sebab tu dia kata tertentu. Supaya kita saat itu tidak tersilap faham. Sama rupanya mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kata rukun yang ketiganya adalah membaca. Membaca ni membaca Al-Quran lah. Tu maksudnya. Sebab secara mutlak dia tidak qaidkan baca dia. Boleh faham kan? Dia tidak qaid, ada qaid tadi? Tidak. Yelah, lepas tu dia khabar balik. Mula-mula tak dia. Kalau kita sama dengan mazhab Hanafi, mazhab Hanafi dia tidaklah membaca Fatihah tu rukun wajib je. Dia lain dalam mazhab Hanafi, rukun lain yang wajib lain. Jadi baca ayat-ayat mana daripada ayat Quran pun tak ada masalah. Baik. Tapi ada syarat-syarat dia dah. Tak, mazhab Imam Syafi'i tak. Mesti wa tata'ayyanul Fatihatu fi kulli raka'ah. Dan tertentu oleh Fatihah pada setiap rakaat. Tertentu oleh Fatihah pada setiap rakaat. Setiap rakaat mesti kena baca Fatihah. Okey, boleh. Setiap rakaat mesti kena baca Fatihah. Kerana dia? Kerana di sana ada hadis dan diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Illa rak'ata masbuq, melainkan rakaat makmum masbuq. Jadi maksud dengan masbuq di sini adalah kita ada masbuq rakaat dan kita ada masbuq dalam bab Fatihah. Masbuq rakaat ni maksud gini, maksud rakaat gini. Kan kita pergi lewat, orang duduk rakaat yang keempat dah. Tu dipanggil masbuq rakaat.
Jadi maksudnya kalau ambil pun akad takbiratul ihram, lepas tu sempat baca Fatihah sampai ke habis bersama dengan imam, masih lagi dinamakan dia masbuk. Masbuk ni maksudnya imam tinggal dia dah. Terlepas banyak rakaat dah dengan imam. Maksudnya dia tidak sempat rakaat pertama bersama dengan imam. Tapi masbuk di sini adalah masbuk Fatihah dipanggil. Masbuk dia, masbuk yang berkait dengan Fatihah. Yang mana ia boleh berlaku pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Jadi orang ni dia datang lewat. Jadi tu imam rokok, dia baru sampai Allahu Akbar. Maka dia tengah rokok bersama dengan imam. Bila dia dang tumakninah bersama dengan imam dalam rukuk, maka kira dang rakaat tersebut. Walaupun dia tidak baca Fatihah. Walaupun dia tidak baca Fatihah. Kerana bacaan Fatihah bagi makmum masbuk adalah tidak wajib. Itu dikata illa raka'ata masbuk. Mereka rakaat masbuk. Jadi kalau kita tengok zahir apa yang disebut oleh Imam Nawawi adalah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah bagi makmum masbuk adalah tidak wajib. Kalau dia faham. Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya makmum masbuk juga wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Walaupun dia sempat ketika imam sedang rakaat, wajib dia baca Fatihah. Allahu Akbar, teguh dia rakaat bersama dengan imam. Tapi wajib dia baca Fatihah. Kok mana pula? Pelik. Wajib ke atasnya membaca Fatihah, namun Fatihahnya ditanggung oleh imam. Dia dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama, di pandangan mu'tamad, makmum masbuk wajib baca Fatihah. Dia tidak gugur walaupun daripada makmum masbuk. Cuma apabila makmum tu masbuk, mesti dia kena ikut imam. Dia mesti kena mendahulukan ikut imam. Okey, boleh faham? Lepas tu Fatihah dia wajib, cuma ditanggung oleh imam kerana dia masbuk. Jadi pendek kata, kalau dia tu bukan masbuk, sama, makmum ni sama ada masbuk ataupun muwafiq, kedua-dua wajib dia baca Fatihah. Cuma makmum masbuk, Fatihah dia ditanggung oleh imam. Bukan tidak wajib. Wajib tapi ditanggung oleh imam. Okey, nampak? Di sana ada pandangan yang kedua mengatakan, ini bukan pandangan mu'tamad, makmum masbuk, benar, tidak wajib baca Fatihah. Okey, boleh faham? Dan beza mana antara dua masalah ni? Okey, beza gini. Atas pandangan mu'tamad, imam menanggung Fatihah makmum masbuk, maka disyaratkan imam yang ingin menanggung Fatihah makmum masbuk, imam saat itu bukan imam yang berhadas. Okey, boleh faham? Sebab imam yang berhadas, dia tidak boleh tanggung, sebab dia tak sah sembahyang dia. Sama juga bukan pada rakaat yang lebih. Sebab rakaat yang lebih tidak dikirakan untuk imam. Macam mana dia nak tanggung Fatihah makmum sedangkan rakaat itu tidak dikirakan untuk dia. Namun atas pandangan yang pertama, tak ada masalah. Sebab memang gugur daripada asal lagi kewajipan membaca Fatihah kepada makmum masbuk. Betul tak? Ada dua pandangan dalam masalah ni. Illa raka'atah masbuk. Mereka rakaat masbuk. Katanya, wal basmalatu minha, dan membaca bismillah adalah daripada Fatihah ataupun bismillahirrahmanirrahim adalah minha, daripada Fatihah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepakat ulama mengatakan ada tuntutan
membaca Fatihah di dalam sembahyang. Sepakat. Cuma, adakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat Fatihah ataupun tidak? Di sini berlaku khilaf. Mazhab Imam Syafi'i, dia kata mana? Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah. Ketika diwajibkan kepada orang sembahyang membaca Fatihah, maka mesti dia kena baca Bismillah. Kalau tidak baca Bismillah, jadi bermakna tidak lengkap suratul Fatihah. Maka tak jadi sembahyang. Mazhab Imam Syafi'i, Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpandangan ataupun mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Antaranya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Khuzaimah ataupun hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni di dalam sunangnya, yang mana daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, "Idza qara'tumul hamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Bila membaca alhamdulillah, mungkin baca bismillah. Baik. Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Khuzaimah dengan sanad yang sahih daripada Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adda bismillahirrahmanirrahim ayatan walhamdulillahi rabbil alamin ila akhiriha 6 ayat. Rasulullah menghitung bismillah 1 ayat dan alhamdulillah hingga kepada akhirnya 6 ayat. Jadi 7 ayat bersama dengan bismillah. Baik. Maka itu antara sandaran kepada mazhab Imam Syafi'i. Baik. Katanya wa tashdidatuha. Maksudnya wa tashdidatuha minha. Dan tashdid Fatihah adalah daripada Fatihah. Itu wa tashdidatuha ay minha. Tashdid Fatihah adalah daripada Fatihah. Dengan maksud orang yang membaca Fatihah mesti dia kena jaga tashdid Fatihah. Kerana tashdid Fatihah adalah daripada Fatihah. Andai kata dia menggugurkan tashdid, jadi dia telah mendatangkan Fatihah yang tidak sempurna. Maka belum lagi dia mendatangkan rukun sembahyang. Okay, boleh faham. Katanya walau abdala dhadan bi dha'in lam tasihha fil asah. Antara syarat Fatihah adalah tidak boleh seseorang itu tukar satu huruf daripada Fatihah dengan huruf yang lain. Walaupun makhraj dia dekat. Antara contohnya adalah seorang tu dia tukar huruf dha dengan huruf dha. Dalam Fatihah tidak ada huruf dha. Tiba-tiba dia tukar dha kepada dha. Maka tidak sah mengikut kaul mu'tamad ataupun pandangan mu'tamad. Itu maksudnya walau abdala dhadan bi dha. Sekiranya dia menukarkan dha dengan dha. Dia dha dia makhraj dia berbeza sebenarnya. Tapi tak jauh mana. Dia berbeza. Dia dha ni dia panggil makhraj dia adalah hafah al-lisan, tepi lidah. Dia makhraj dia tepi lidah naik kepada gigi adras, gigi geraham hak atas. Sama ada lidah kanan ataupun tepi lidah kiri. Hafah lisan. Dia berbeza dengan makhraj dha, dha hujung lidah dengan gigi thanaya atas. Gigi depan, gigi ni gigi thanaya hak yang atas. Dalam matam Al-Jazir menyebut wadadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aysara aw yumnaha. Wadad min hafati lisan, daripada hafah lisan. Yang mana hafah lisan saat itu dinaikkan kepada gigi adras, gigi geraham, sama ada ke sebelah kanan min aysara aw yumnaha ataupun dua-dua sekali. Tapi dua-dua payahlah.
Mereka bagi orang yang lidah dia tebal. Manakala dha hujung lidah atas dengan gigi sanaya. Dalam kitab matan Al-Jazariyah disebut wadha'u wadh-dhalu watha lil-ulya min tarafayhima. Dha, sa, zal, min taraf wadha'u wadh-dhalu watha lil-ulya, bagi gigi sanaya yang atas min tarafayhima, daripada dua taraf lidah dengan taraf gigi. Baik, tapi gigi sanaya yang atas. Jadi lainlah. Dan dalam Fatihah tidak ada huruf dha. Yang ada huruf dhad. Tapi masalah huruf dha ni adalah huruf yang khusus bahasa Arab saja. Tidak ada lugah yang lain yang ada huruf dhad. Okey, boleh faham. Tidak ada bahasa lain yang ada huruf dhad. Yang ada huruf dhad adalah bahasa Arab sahaja. Dan oleh kerana benda tu tak ada dalam bahasa lain, jadi payah sikit nak sebut huruf dhad. Tapi payah pun dia kena latih je. Kata Imam Ibn Jazari, tidak ada di antara tajwid dan meninggal tajwid illa riyadatu mri'in bifakihi, melainkan seseorang saat itu dia kena latih mulut dia. Dia kena latih je lah. Perlu kena latih. Baik. Jadi oleh kerana tidak ada dhad, maka susah nak sebut dhad. Sehingga kan ada orang yang tukar di antara dhad dengan huruf yang lain. Maka kalau tukar dhad kepada dha, maka tidak sah Fatihah tersebut mengikut pandangan al-asah. Namun muqabil asah kata sah. Muqabil asah. Dia muqabil asah pandangan yang kuat juga. Tapi pandangan mu'tamad adalah tidak sah. Katanya wa yajibu tartibuha wa muwalatuha. Dan antara syarat baca Fatihah adalah, ini dipanggil termasuk dalam syarat baca Fatihah ni. Wa yajibu tartibuha, wajib tertibnya Al-Fatihah. Maksud dia wajib tertib. Wajib kita baca secara tertib, ikut tertib dia, ikut susunan dia. Mana ikut susunan dia? Baca bismillah dulu. Baru alhamdulillah, ar-Rahman, ar-Rahim, Maliki Yaum. Macam yang kita baca tu tertib. Lepas tu wajib juga mualat. Mualat ni jangan ada perceraian yang lama di antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Begitulah seterusnya. Okey. Tu wajib kena mualat. Antara perkara yang memutuskan mualat adalah, di antara perkara yang memutuskan mualat adalah diam yang lama di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ataupun diam yang sebentar dengan qasa untuk memutuskan bacaan. Ataupun dia meletakkan ataupun memasukkan di celah ayat-ayat Fatihah dengan zikir yang asing yang tidak ada kait dengan masalah sembahyang. Maka kesemua perkara tersebut memutuskan mualat Fatihah. Okey, boleh faham? Okey, yang pertama memutuskan mualat Fatihah dengan benda berhenti yang lama. Pada huruf kata, lama dah berhenti. Dia baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia berhenti. Mana lama? Huruf kata gitu. Jadi seolah-olah kalau orang dengar dia baca, macam dia saat itu tak mau sambung dah bacaan. Maka tu dikirakan dia yang lama. Maka dia yang lama, Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan putus mualat. Melainkan apabila ada keuzuran. Ada keuzuran tak ada masalah. Contohnya ada keuzuran, orang tu gemuk. Jadi apabila gemuk dia bangun daripada rakaat kedua kepada rakaat pertama, bangun daripada sujud kepada rakaat kedua, dia banyak guna tenaga. Siapa atas ambil nafas sikit, tunggu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada nafas. Lelah. Baca lagi Alhamdulillah. Ambil nafas. 3 minit. Okey, tu ada keuzuran. Maka ketika tu, boleh tak dia teruskan baca Alhamdulillah lepas daripada dia ada dah nafas? Boleh. Sebab dia ada keuzuran.
saja-saja berhenti sedangkan tidak ada sebarang keuzuran, maka ia memutuskan mualat Fatihah. Okay, yang pertama yang memutuskan mualat Fatihah adalah berhenti yang lama di celah-celah ayat Fatihah. Yang keduanya adalah berhenti yang sekejap dengan qasa untuk memutuskan bacaan. Ar-Rahmanir Rahim. Baca mula. Ataupun baca kat giyah. Baca mula. Dia semayang, dia makmum semayang isyak. Jadi tu imam panjang baca doa iftitah. Dia lepas daripada baca doa iftitah tu masuk baca Fatihah. Tiba-tiba tu imam baca Fatihah. Dia sampai ke siratal ladzina an'amta alaihim dah. Tiba-tiba tu imam baca Fatihah. Oh, aku baca awal Fatihah, tu imam nak baca lagi. Tak apa, tak ada masalah. Sunat baca selepas daripada tu imam. Dia kata tak apa lah, baca kat dia. Biar tu imam baca dulu lah, sampai Amin baru nak baca mula. Okey, masih ghairil maghdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti situ. Dan qasa tak mau baca dah, nak baca mula. Lepas daripada tu imam baca Fatihah. Lepas tu mari pula, sekejap mari pula, kak dah nak pergi. Bila lalu lah, tak boleh dah. Sebab masa dia berhenti tadi tu, dia niat untuk memutuskan bacaan. Walaupun diam yang sekejap, maka putus sudah mualat. Okay, boleh? Yang ketiganya adalah dia memasukkan ataupun melafazkan zikir yang ajnabi, yang tidak ada kaitan dengan sembahyang di celah-celah Fatihah. Maka ia memutuskan mualat Fatihah. Sebagai contoh, ketika dia sedang baca Fatihah, dia bersing. Peng, dia bersing. Maka tiba-tiba dia ucap Alhamdulillah. Tengah-tengah dia baca Fatihah, dia ucap Alhamdulillah. Tak ada masalah. Bertahmid, bertasbih dalam sembahyang tidak menjadi masalah. Cuma dia pergi bertasbih ketika dia sedang dia bertasbih pula. Dia bertahmid ketika dia sedang membaca Fatihah, dia memutuskan mualat Fatihah. Berbeza kalau bersangkut paut dengan masalah sembahyang. Lepas tu tidak memutuskan mualat Fatihah. Sebagai contoh, dia baca ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba imam sujud tilawah. Okey, dia pun sujud tilawah bersama dengan imam. Lama pun tu imam sujud tilawah. Lepas tu dia pun, imam pun bangun, dia pun bangun. Boleh disambung baca Fatihah, bacaan Fatihah dia? Boleh. Kerana itu adalah maslahah sembahyang. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya fa in takhallalah dhikrun qata'al muwalah. Maka jika dicelahi oleh zikir di antara ayat-ayat Fatihah, di tengah-tengah ayat Fatihah dicelahi oleh zikir. Tapi zikir di sini adalah zikir ajnabi. Maksud zikir ajnabi adalah zikir yang tidak ada kaitan dengan maslahah sembahyang. Boleh faham? Sebagai contoh, dia tengah sembahyang, tiba-tiba orang beri salam. Dia jawab tak boleh. Waalaikumsalam tak boleh. Tak boleh. Waalaikumsalam tak boleh. Batas sembahyang. Sebab ada benda, ada khitab. Sebab kita dalam sembahyang, kita tidak boleh. Kata Rasulullah, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sembahyang ni tidak layak sedikit pun daripada kalam manusia di dalamnya. Maka sebab itulah jawab salam tak boleh dalam sembahyang. Sebab wa'alaikum kepada kamu, khitab kepada orang. Tak boleh. Faham? Tu kena jaga. Kadang-kadang tak sedar. Tak sedar nak buat mana? Atau dimaafkan. Ada sebahagian daripada Tok Imam, ketika baca Qulub Nazilah, dia baca panjang. Lepas tu dia katakan ghafarallahu lana wa lakum sallallahu ala sayyidina. Itu tak boleh. Sebab ni ghafarallahu lana wa lakum. Kum tu ada khitab. Ada sebahagian daripada imam baca gitu. Itu tak boleh. Tapi kalau dia tak sedar, dia tak tahu, jahil, lepas tu dimaafkan. Jadi batal lagi lah. Tapi tak boleh tu. Ada kecacatan dah sembahyang dia. Faham? Ia baca mana? Ghafarallahu lana wa lakum.
Semoga Allah Ta'ala mengampuni kami dan kamu. Kamu tu khitab kepada siapa? Khitab kepada siapa, Fanny? Makmum yang lain. Faham? Itu tak boleh. Sebab ada khitab kepada manusia. Okay, dia faham. Khitab kepada Allah tak ada masalah. Khitab kepada manusia tak boleh. Dalam semayang. Sebab semayang tidak layak kalam manusia di dalamnya. Jelas tak? Walaupun doa. Sama juga. Alaikumussalam. Doa juga. Tapi oleh kerana ada khitab, maka tidak dibolehkan. Itu kena berhati-hati. Sebab ada. Ada. Sebab itulah Tok Imam, dia kena belajar juga. Tok Imam ke. Bila dia kena belajar ke asah-asah bahasa Arab. Belajar nahu, asah-asah. Jangan rasa selesa dalam keadaan tersebut. Tapi bukanlah wajib. Kita kata kena belajarlah asah. Jangan duduk selesa lah. Sebab takut melakukan kesilapan macam hak yang kita kebawasan ni itulah. Macam hak yang kita kebawasan. Tapi manusia sebenarnya tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tetapi biarlah kita belajar. Gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya fa in takhallala dhikrun qata'al muwalah. Jika dicelahi oleh zikir. Zikir ni zikir ajnabi. Orang masuk salam dia Assalamualaikum. Dia pun Subhanallah. Dia kata gitu Subhanallah. Maka tu dipanggil zikir ajnabi. Kalau dia ucap Subhanallah untuk khabar kepada ataupun ucapan tersebut memberi isyarat kepada orang yang mari saat ni tu bahawa dia semayang, tapi dengan kosak dia berzikir lah, bukan semata-mata nak khabar, maka dikirakan zikir ajnabi. Dia faham? Ia memutuskan dia mualat Fatihah. Sebab banyak nak cerita bab lain dah ingat dah. Tak cerita bab asah. Tapi dia ingat pun dah. Qata'al muwalah, memutus ia akan mualah. Apabila putus mualah, kena baca Fatihah semula. Kalau tidak baca mula Fatihah, maka dia tak baca semula Fatihah. Maka Fatihah dikirakan tak ada. Fatihah yang tidak ada mualah, yang terputus mualah, dikirakan seperti tidak ada Fatihah. Kerana Fatihah yang terputus mualah adalah Fatihah yang tidak cukup syarat. Apabila tidak cukup syarat, maka Fatihah tersebut tidak dihitung, tidak dikira. Bila tidak dikira, ada dengan tak ada, hukum dia sama. Wujuduhu kal ma'dum. Ataupun wujuduha kal ma'dum. Ataupun wujuduha kal ma'dumah. Adanya seperti benda yang tiada. Okey, boleh faham? Maka tak sah semayang dia kerana dia tinggal rukuk. Allah baru tahu hari ni. Okey, baru tahu, wajib dia kena qada. Sebab mana wajib dia kena qada? Sebab la ibrata bi-dhannil bayyini khata'u. Tidak boleh dikira dengan dhann yang nyata tersalah. Sangkaan dia betul, pada hakikatnya tersalah. Maka dhann yang nyata tersalah tidak boleh diambil kira. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Habis. Katanya fa in ta'allaqa bis-salati kata'minihi liqira'ati imamihi wa fathihi 'alayhi fala fil asah. Maka jika berta'alluq, bersangkut pautlah ia, zikir saat itu bis-salati dengan sembahyang. Kata'minihi seperti mengucap aminnya makmum, liqira'ati imamihi, kerana bacaan imamnya. Kalau makmum mengucap amin kerana bacaan imamnya, maka tu dipanggil dia ada kaitan dengan sembahyang. Sebab memang dituntut kepada makmum mengucap amin apabila tu imam mengucap amin. Kata Rasulullah, idza ammana al-imamu fa aminu. Tengok. Apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucap amin. Mungkin kena ucap amin. Kalau tu imam ucap amin, mungkin kena ucap amin. Pasal suruh. Jadi bermakna ucapan amin, makmum ketika imam ucap amin adalah benda yang dituntut bagi orang yang sembahyang. Maka dia ada kaitan dengan sembahyang. Berlaku pengucapan amin bagi makmum kerana ucapan amin imamnya, tengah dia baca Fatihah, maka ia tidak memutuskan mualat Fatihah. Kerana zikir tersebut bukan zikir ajnabi. Bukan zikir yang berkait dengan masalah sembahyang.
wa fathihi alaihi, dan mengajarnya makmum alaihi alal imam. Dia ajar ni maksud dia maksud ajar gini. Ni fathil makmum alal imam adalah imam baca ayat. Sebagai contoh, makmum tengah baca Fatihah. Imam baca قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Imam main gitu lah. Wah, ni kata makmum kerak banyak kali sangat ada musibah tulis. Duk musi rambau dah lih nak kona kali kata makmum. Makmum tengah baca ihdinas siratal mustaqim. Maka makmum fathil makmum 'ala al-imam dengan makna makmum ajar imam. Kan lakum dinukum waliyadin. Kata makmum sambung balik Fatihah. Boleh ke tak? Boleh. Putus tak mualat Fatihah? Tidak. Kerana ia bersangkut paut dengan maslahah sembahyang. Katanya kata'minihi di qira'ati imamihi wa fathihi 'alaiha fala maka tidak, maksudnya fala yaqta'u al-muwalah, maka dia tidak memutus akan mualah Fatihah. Baik. Jadi fil asah di sana ada muqabil al-asah. Yang mana muqabil asah menyebut bahawasanya ajar tu imam ayat al-Quran yang tu imam lekat tadi ia memutuskan mualat Fatihah. Maka itu mengikut pandangan yang kedua. Baik. Sebab itulah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i bahawasanya orang yang tengah baca Fatihah tiba-tiba dia tolong peringat kepada tu imam ayat yang tu imam dah ingat sunat dia baca Fatihah semula. Sebab berlaku khilaf sama ada putus ataupun tidak. Sebab muqabil al-asah kuat ke tak? Kuat. Okey, boleh faham. Dia hak yang kata putus saat ni tu ataupun hak yang berlaku khilaf saat ni tu orang hak yang sengaja, ada pun orang hak yang terlupa, itu tak ada masalah. Okey, boleh faham. Orang hak yang sengaja. Lalu dia terlupa dia sedang baca Fatihah. Tok imam lekat dia tegur tu imam. Dia terlupa dia sedang baca Fatihah. Maka tu sepakat mengatakan tidak putus mualah. Hak yang berlaku khilaf saat ni tu ketika dia sengaja. Okey, boleh faham tak? Faham tak lagi? Dia sekarang ni tengah baca Fatihah, tiba-tiba tu imam lekat. Dia dah ingat dia dah habis lagi Fatihah, dia pergi tegur dah tu imam. Maka pandangan mu'tamad mengatakan tidak memutuskan mualat Fatihah. Muqabil pandangan yang kedua mengatakan putus mualat Fatihah. Kalau dia sengaja, dia sedar. Tapi kalau dia tak ingat, saatnya nak contoh ingat ke tak ni? Dah ingat amulan. Belah contoh tak kena. Dia sekarang ni tengah baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maka tu imam lekat. Baca surah. Okey, dia pun khabar, dia peringatkan kepada tu imam yang tu imam lekat saat ni. Maka di sini berlaku khilaf. Putus tak mualat? Pandangan mu'tamad kata tidak putus sebab dia ada kaitan dengan maslahah sembahyang. Pandangan yang kedua kata putus. Sebab dia sebab perbuatan tersebut bukanlah sesuatu yang dituntut. Dia kata gitu, bukan sesuatu yang dituntut. Maksudnya tegur tu imam bukanlah sesuatu yang dituntut. Okey, itu mengikut pandangan yang kedua. Jadi bermakna dia memutuskan mualat Fatihah. Tapi hak yang kata berlaku khilaf putus gedak ni bagi hak orang sengaja. Kalau orang lupa sepakat mengatakan tidak putus. Baik. Katanya wa yaqta'us sukutut tawil, dan memutuslah ia ataupun
memutus wa yaqta'u as-sukutu at-tawil ay al-muwalah, maksudnya memutus oleh diam yang lama akan muwalat Fatihah. Lama dia diam lama ni kira huruf lah. Baik. Tapi ni bagi orang hak yang sengaja lah. Tapi kalau orang hak yang terlupa ataupun tak nak elok dah, tu nak buat mana? Macam yang kita contoh leluh hak dia ataupun terlupa, kekok, sakit tekak, tapi kuat sangat dalam 45. Allah Rabbi. Contoh, jadi sakit tekak, berhenti lama, gitu. Okey, tu tak ada masalah lah sebab ada masalah. Wa kadza yasirun qasada bihi qat'al qira'ati fil asah. Dan seperti ini diam yang sekejap. Wa kadza yasirun. Wa kadza seperti diam yang lama. Yasirun ai sukutun yasir, diam yang sekejap, tapi qasada bihi qat'al qira'ati. Yang dia qasak dengan diam yang sekejap akan memutuskan bacaan Fatihah. Tengah-tengah dibaca Fatihah, dia berhenti, dia qasak untuk tidak menyambung bacaan dia. Walaupun sekejap, tak boleh dia nak sambung. Mesti kena ambil start daripada awal semula. Okay, jelas tak? Tadi kita contoh dah tu kan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya fa in jahilal Fatihata fa sab'u ayatin mutawaliyah. Fa in ajaza fa mutafarriqah. Qultu al asahul mansus jawazul mutafarriqati ma'a hifdhihi mutawaliyah. Wallahu a'lam. Kalau dia tidak tahu, jahil Al-Fatihah, tidak tahu. Jahil ni maksudnya dia tidak pandai membaca Fatihah. Tak kira lah sebab dia. Maka yang pada asalnya wajib dia kena belajar. Baik. Tapi sekarang ni tak ada orang ajar dia ke, ataupun tak ada Quran untuk dia belajar Fatihah. Cuma ayat-ayat lain dia ingat lah. Ayat-ayat ngasih. Ayat-ayat kita ingat Fatihah je dah ingat. Ayat ngasih, ayat tumbuh ni tu ingat ayat kursi ingat contoh. Sebab dia takut tu. Contoh je. Okey. Maka katanya fasab'u ayatin mutawaliyah. Maka dia kena baca 7 ayat mutawaliyah yang berturut-turut. 7 ayat yang betul. Cari ayat lain tapi ayat 7 ayat agak nak sama dengan Fatihah. Okey, boleh faham. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu untuk cari 7 ayat berturut-turut. Ingat sikit-sikit sini sayap. Maka fa mutafarriqah, maka yang bercerai. Maksudnya susunan dia Fatihah, tidak mampu Fatihah 7 ayat tapi kena berturut-turut. Boleh faham? Kau tak boleh betul-betul barulah bolehlah ambil mana-mana ayat, ambil sini sikit. Dia yang penting kena cukup 7 ayat. Tapi ni pandangan Imam Rafi'i. Pandangan Imam Nawawi kata qultu, ni apa yang diterjemah oleh Imam Nawawi. Qultu al-asahul mansus, qaul asah yang dinaskan, jawazul mutafarriqah, harus hak yang bercerai ma'a hifdhihi mutawaliyah. Serta diingat hak yang mutawaliyah, hak yang berturut-turut. Maksudnya tidaklah disyaratkan 7 ayat yang berturut-turut. Tadi kan 7 ayat berturut-turut, kalau tidak mampu baru hak yang bercerai-cerai kan. Hak ni tidak disyaratkan begitu. Okey, Abi. Wallahu a'lam. Fa in ajaza ata bi dhikrin wa la yajuzu naqsu hurufil badali 'anil Fatihati fil asah. Nanti insya-Allah kita sambung semula sebab kita ada beberapa soalan yang perlu kita kena jawab. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada soalan soalan yang pertama daripada saudara Khairul Aizam Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak minta Ustaz ulah berkenaan solat atas kursi. Syukran. Okey.
berkenaan dengan masalah solat di atas kursi. Jadi hak yang malang kita cerita berdiri berdiri dalam bagi sembahyang fardu ataupun berdiri untuk sembahyang fardu bagi orang yang mampu, hukum dia adalah wajib. Maksudnya dia termasuk dalam hukum sembahyang. Ketika mana orang tu tidak mampu berdiri, maka baru boleh dia duduk, ataupun dia mampu berdiri tetapi dia perlu menanggung kesusahan yang teruk, maka boleh dia duduk. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Bagaimana dia nak duduk? Hak tu boleh berlaku. Ingat tak malang di dalam Imam Nawawi kata ni, walau ajaza 'anil qiyam qa'ada kaifa sya'. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh duduk bagaimana dia kehendak. Duduk mana pun tak ada masalah. Duduk sel-dia ke, duduk tahiyat awal ke, duduk tahiyat akhir ke, duduk tenggung ke, duduk bujur ke. Dan termasuk juga duduk di atas kerusi. Tak gitu? Sama duduk atas kursi pun sama jugalah. Jadi kalau boleh dia duduk macam biasa, boleh dia duduk di atas kursi. Cuma mana hak lebih afdal? Duduk di atas kursi dengan duduk bawah datar. Pastinya hak yang lebih afdal adalah duduk bawah datar. Sebab dia. Orang tanya sebab dia ni. Duduk paling afdal duduk bawah datar. Sebab dia. Sebab itu hak yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasul pernah ada sembahyang dalam keadaan duduk? Pernah. Sahabat pernah ada sembahyang keadaan duduk? Pernah. Tapi Rasul duduk mana? Atas-atas. Jadi, lebih afdal kita ittiba'. Mana ittiba'? Ikut Nabi SAW. Okay, boleh? Boleh faham? Ketika kita duduk atas-atas, mana hak yang lebih afdal? Kita duduk iftirash ke? Duduk tawarruk ke? Jelas. Dalam kitab malang dikatakan waftirashuhu afdal. Duduk iftirash adalah lebih afdal. Boleh faham? Duduk iftirash adalah lebih afdal. Jadi kalau orang tanya semayang atas kursi, duduk atas kursi dengan duduk bawah bagi orang yang tidak mampu berdiri, mana lebih afdal? Lebih afdal duduk bawah. Sebab dia? Sebab Rasul duduk bawah. Sedangkan di zaman Rasul ada tak kursi? Ada kursi. Tak ada apa-apa ada kursi. Di zaman Rasul ada kursi. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abi Rifa'ah. Kata Abi Rifa'ah, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub. Aku sampai kepada Rasul ketika Rasul sedang berkhutbah. Qal faqultu ya Rasulullah, rajulun gharib jaa yas'alu an dini. Rasulullah, aku ni orang bukan orang sini. Aku orang luar. Aku datang untuk bertanya tentang agama. Dia mari dalam majlis Rasulullah ketika Rasulullah sedang berkhutbah, dia katakan ni, rajulun gharib jaa yas'alu an dini. Seorang lelaki yang perantau, dia datang untuk bertanya tentang agama. La yadri ma dinuh, dia tidak tahu apa itu agama dia. Maka kata Abi Rifa'ah, fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatah. Maka Rasulullah mari lalu tinggal khutbah. Rasulullah mari lalu tinggal khutbah. Lepas tu hatta intaha ilayhi, sehingga Rasulullah sampai ke aku, fa utiya bi kursi. Maka orang awak mari kursi kepada Rasulullah. Rasulullah duduk mana ni? Duduk mana sekarang ni? Peristiwa ni berlaku di mana? Dalam masjid. Ada tak kursi? Ada. Boleh faham? Fa'utiya bi kursi. Hasibtu qawaimahu hadidan. Aku rasalah ataupun aku nampak kaki-kaki kursi saat itu daripada besi. Qal faqa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah faqa'ada alaihi. Rasul duduk atas kursi tersebut. Rasul ajar dia agama, lepas tu Rasul sambung balik khutbah. Ada tak kursi tadi kata tak ada kursi. Ada kursi. Di zaman Rasulullah ada kursi. Tapi tidak ada suatu
athar pun yang menyebut bahawasanya Rasul sembahyang di atas kerusi. Tapi sembahyang di atas kerusi tidak menjadi masalah bagi orang yang tidak mampu berdiri. Bagi sembahyang fardu, sembahyang sunat, kita kabadah tidak menjadi ataupun bukanlah rukun sembahyang diri bagi sembahyang sunat. Wallahu a'lam. Okey, untuk jawapan soalan yang pertama. Soalan yang kedua daripada Ahmad Hakim. Saudara Ahmad Hakim ke Ustaz Hakim. Orang puang hok tunggu nak beranak, ramai hok tinggal solat. Orang puang tunggu nak beranak, ramai tinggal solat. Okey. Orang puang tunggu nak beranak. Kalau sekiranya dia saat itu mukallaf ataupun dia tu mukallafah. Dia berakal. Dia bukan gila. Maka wajib dia sembahyang. Sebab kalau nak beranak ni tak mungkin kanak-kanak. Sebab dia mukallaf kan mesti balik dengan berakal kan. Dia dah contoh kanak-kanak warna nak beranak Jadi kalau dia berakal, maka wajib dia kena sembahyang apabila masuk waktu sembahyang. Kerana sembahyang adalah suatu ibadat yang diwajibkan kepada mukallaf apabila cukup syarat wajib dia. Baik. Jadi melainkan bagi orang yang ada manik. Manik iaitu haid dan nifas. Jadi ketika perempuan nak masuk ataupun nak tunggu nak beranak, wajib dia kena sembahyang. Melainkan kalau dia keluar darah sebelum daripada nak beranak, atas pandangan sebahagian daripada ulama dikirakan sebagai darah nifas. Dia darah yang keluar sehari, 2 hari sebelum daripada nak beranak. Ada dah sakit nak beranak tapi keluar darah. Ada pandangan ulama mengatakan darah nifas. Okey, atas pandangan tu gugur kewajipan sembahyang atas dia, tak boleh sembahyang. Tapi tidak atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak dinamakan sebagai nifas, melainkan darah yang keluar setelah daripada bersalin. Setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Darah yang keluar sebelum daripada bersalin dikirakan darah sakit nak bersalin. Darah tu darah fasad, ia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Wajib orang patut sembahyang. Kalau tidak sembahyang, dia berdosa. Kalau tidak sembahyang, dia berdosa. Nah, kalau terlalu sakit sangat, Allah nak ambil warna gelepar kali. Okey, hal tu tak ada masalah dah. Dimaafkanlah untuk dia sebab ada keuzuran. Namun dia tetap wajib dia kena qada lepas daripada ni. Baik. Sikit-sikit, sakit sikit-sikit, itu biasa. Sakit sikit-sikit, dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Dia baru dah sembahyang, sakit demam. Mana boleh? Mukallaf ke tak? Mukallaf. Dah mukallaf boleh sembahyang. Jadi perempuan yang tidak sembahyang ketika menunggu ketika menunggu nak beranak, hukum dia adalah haram. Wajib dia kena bertaubat dan wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Muhammad Kamil Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, jika seorang itu hanya Muhammad Kamil dia katakan nak tanya jika seorang itu hanya mampu solat duduk, yang mana lebih afdal, solat atas kursi tak dapat sujud atau solat di atas lantai dapat sujud? Okey. Dia sekarang ni dia tak dia tak boleh berdiri, maka dia kena sembahyang dalam keadaan duduk. Itu jelas dah. Cuma kalau dia sembahyang atas kursi, dia tak boleh sujud macam biasa. Tapi kalau dia sembahyang duduk atas latar, baru dia boleh sujud macam biasa. Mana lebih afdal? Dia bukan lebih afdal di sini. Benda, Fendi. Wajib dia kena sembahyang duduk di atas lantai. Tidak boleh dia sembahyang di atas kursi. Sebab dia. Sebab sujud tu rukun. Wajib dia kena sujud seperti biasa. Tuntutan qiyam satu, tuntutan rokok satu, tuntutan sujud satu. Okey, boleh faham? Jadi ketika dia sembahyang duduk atas latar, maka dia mampu untuk melakukan sujud seperti biasa, maka wajib dia kena duduk atas latar. Sebab kalau dia duduk atas kursi, menyebabkan dia akan meninggalkan perkara yang diwajibkan kepada dia. Bukan soal afdal di sini. Bukan wajib. Kita boleh faham. Itu kita kena faham. Qiyam satu rukun, rokok satu rukun, sujud satu rukun, yang lain. Tak semesti orang tidak mampu qiyam, dia tidak mampu sujud dan rokok. Tak mampu qiyam, duduk.
Tapi rokok dengan sujud mesti kena buat macam biasa. Okey, boleh. Kalau tidak mampu qiyam, tidak mampu rokok, tidak mampu sujud, barulah isyarat. Kalau tidak mampu qiyam, mampu sujud, mesti kena sujud macam biasa. Kalau sembahyang atas kursi tak disujud macam biasa. Kalau sembahyang atas latar, boleh sujud macam biasa, wajib dia kena sembahyang atas latar. Okay, boleh faham? Wajib dia kena sembahyang atas latar. Pada asal, qa'ada kaifa sya'a. Dia duduklah bagaimana dia kehendak. Tapi di sini tidak boleh dia pilih. Nak duduk mana-mana. Sebab dia? Sebab ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka hukum dia wajib. Tidak sempurna kewajipan sujud melainkan dengan duduk di atas lantai, maka menjadi wajib dia duduk di atas lantai. Walaupun pada asalnya boleh dia pilih di antara duduk di atas kerusi dan duduk di atas lantai. Okey, soalan berikutnya daripada kalau seorang yang sakit berdiri solat, dia hanya berdiri untuk memenuhi rukun solat. Lepas tu dia duduk pada hanya rakaat kedua sehingga selesai solat. Seorang tu yang sakit berdiri solat, dia hanya berdiri untuk memenuhi rukun solat. Lepas tu dia duduk pada hanya rakaat kedua hingga selesai solat. Okey. Kalau seorang yang sakit berdiri solat, dia hanya berdiri untuk memenuhi rukun solat. Selepas tu, okey, macam kita khabar malang kita khabar ganda. Dia sakit ni, dia tidak menggugurkan kewajipan berdiri. Betul tak gitu? Dalil je lah. Hadis Imran bin Husain. Ketika Imran bin Husain sakit buasi, mari jumpa Rasulullah, tanya tentang dia. Tentang sembahyang. Tentang Rasulullah katakan dia, salli qa'iman. Mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Sakit dia tidak menggugurkan kewajipan berdiri. Apakah yang menggugurkan kewajipan berdiri? Tidak mampu ataupun perlu menanggung kesusahan yang teruk. Kesusahan sedikit atau biasa. Usah kata benda sakit, benda kita tak sakit pun kadang-kadang kita rasa susah berdiri. Sebagai contoh, kita tidur, lepas tu tidur kejap, kita letih sangat, bangun rasa berat, susah tak berdiri sembahyang. Orang sihat-sihat lain lah. Kalau orang hok darah-darah pula, berat nana rasa berdiri, susah. Okey, boleh faham. Tapi adakah boleh kita duduk ketika tu? Tak. Bukan susah yang teruk. Memang susah tetap susah. Boleh faham? Jadi semata-mata sakit dia tidak menggugurkan kewajipan berdiri. Yang menggugurkan kewajipan berdiri ketika dia tidak mampu. Kalau dia sakit, tetap dia berdiri. Kalau dia mampu berdiri pada rakaat pertama, dia mesti kena berdiri pada rakaat pertama. Kalau mampu juga berdiri rakaat kedua, mesti kena berdiri rakaat kedua. Ada orang dia mampu berdiri sekejap, tapi dia tidak mampu berdiri lama. Maka wajib dia kena berdiri sekejap. Manakala rakaat yang kedua, boleh dia duduk, tiga boleh dia duduk. Wallahu a'lam. Okey, jadi untuk hari ni, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaqi online kita pada malam ini. Kalau kita tengok komen-komen ni ada beberapa soalan lagi, insya-Allah kita akan jawab, Ustaz akan jawab, bukan kita, Ustaz akan jawab pada minggu hadapan, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih kepada yang bertanya. Ustaz mau juga jawab. Ustaz mau juga jawab. Kita jawab bab ikan boleh tak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih kepada yang bertanya. InsyaAllah kita akan minta Ustaz jawab pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian pada malam ini, dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang komen dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ni, saya nak minta Ustaz untuk membaca doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a
ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى أهل بيتنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri.